Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Bersua lagi dalam membongkar kisah sejarah. Kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik, iaitu Tun Mustapa dan pengukuhan Islam di Sabah 1963 hingga 1973. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan. Pada awal kemerdekaan Sabah, hal ehwal dan kepentingan orang-orang Islam menghadapi kekangan untuk dilaksana dan dikembangkan. Hal ini kerana komposisi orang Islam yang minoriti dan tampuk politik majoritinya dibarisi oleh orang bukan Islam. Senario ini telah memberikan implikasi yang besar apabila sukar untuk mengangkat suara orang-orang Islam dalam dasar pentadbiran dan pembangunan negeri. Berdasarkan kepada senario tersebut, wujud keperluan yang jelas untuk membuat perubahan. Bagi mencapai matlamat tersebut, pelbagai usaha telah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Islam Sabah, antaranya Tun Mustapa. Justeru, kisah ini bertujuan menganalisis peranan yang telah dilakukan oleh Tun Mustapa dalam mengangkat Islam kepada kedudukan yang lebih baik dan kukuh di Sabah. Kisah kualitatif ini dijalankan menggunakan pendekatan analisis kandungan dan temu bual. Data dan maklumat yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan disusun secara tematik. Kisah kajian mendapati usaha dakwah dan islamisasi besar-besaran yang dilaksanakan oleh Tun Mustapa telah meningkatkan komposisi orang Islam daripada minoriti kepada majoriti, sehingga menjadi faktor kepada pindaan perlembagaan negeri Sabah. Direkodkan 75,000 sehingga 100,000 orang telah menganut Islam melalui proses islamisasi tersebut. Peratus komposisi Islam pada awal pemerintahan Tun Mustapa tahun 1967 iaitu 38.7% telah meningkat kepada 53% ketika pemerintahan beliau berakhir tahun 1976. Peningkatan tersebut telah memberikan peluang kepada pindaan Perlembagaan Negeri Sabah Perkara 5A untuk menjadikan Islam sebagai agama rasmi negeri Sabah pada 23 September 1973. Dengan pindaan tersebut, hal ehwal dan kepentingan orang-orang Islam dalam segenap aspek sama ada politik dan pentadbiran, ekonomi serta sosial yang sebelum ini menghadapi kekangan untuk dilaksanakan, telah berkembang seperti yang ada pada masa kini. Penetapan agama rasmi negeri memainkan peranan yang penting dalam menjaga hal ehwal dan kepentingan penganut sesebuah agama. Melalui penetapan agama rasmi negeri, ia akan dapat menjadi salah satu dasar dalam pentadbiran negeri untuk menubuhkan, menyenggara, membantu, mengeluarkan perbelanjaan dan mengembangkan segenap entiti, institusi yang bertujuan untuk menghidupkan sesebuah agama tersebut. Dalam konteks negeri Sabah, semasa di awal kemerdekaan tahun 1960, penetapan Islam sebagai agama rasmi negeri menjadi harapan yang signifikan kepada masyarakat Islam. Hal ini kerana, dengan penetapan tersebut dapat menjaga hal ehwal dan kepentingan masyarakat Islam dalam segenap aspek. Ekoran kedudukan mereka dalam komposisi minoriti dan sukar untuk membawa suara Islam di dalam pentadbiran dan pengurusan negeri. Bagi mencapai matlamat tersebut, usaha ini telah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Islam Sabah, antaranya Tun Datu Mustapa Datu Harun atau dikenali sebagai Tun Mustapa. Oleh itu, kisah ini akan menganalisis peranan-peranan yang dilakukan oleh Tun Mustapa dalam mengangkat Islam kepada kedudukan yang lebih baik, sehingga mempunyai kedudukan yang kukuh di Sabah. Kajian kualitatif ini dijalankan dengan menggunakan pendekatan analisis kandungan dan temu bual. Data dan maklumat yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan disusun secara tematik. Kajian mendapati antara peranan yang dilakukan oleh Tun Mustapa adalah menjalankan usaha dakwah dan islamisasi secara besar-besaran di seluruh Sabah termasuk kawasan pedalaman. Bagi meningkatkan komposisi orang-orang Islam direkodkan di era pemerintahan Tun Mustapa dianggarkan seramai 75,000 sehingga 100,000 orang telah memeluk Islam. Dengan peningkatan tersebut, ia telah mengubah komposisi Islam yang asalnya minoriti iaitu 38.7% ketika awal pemerintahan Tun Mustapa pada tahun 1967 kepada 53% pada tahun 1976 ketika pemerintahan beliau berakhir. Usaha Tun Mustapa bukan sahaja telah meningkatkan jumlah orang Islam dari kalangan rakyat kebanyakan, malah telah menarik ahli-ahli politik bukan Islam untuk menerima Islam.
Hal ini sekaligus turut mengubah komposisi Ahli Dewan Undangan Negeri, ADUN, Sabah menjadi majoriti Muslim. Dengan perubahan tersebut, ia telah membuka jalan kepada pindaan Perlembagaan Negeri Sabah Perkara 5A bagi menjadikan Islam sebagai agama rasmi negeri Sabah pada 23 September 1973. Dengan pindaan tersebut, maslahah dan kepentingan orang-orang Islam dalam segenap aspek sama ada politik, ekonomi, sosial dan sebagainya dapat dilaksana dan dikembangkan. Walaupun Tun Mustapa telah kembali ke Rahmatullah, namun beliau telah meninggalkan satu tapak dan benteng yang kukuh dalam menjaga hal ehwal dan kepentingan orang-orang Islam di Sabah sehingga kini. Latar belakang Tun Mustapa. Nama sebenar Tun Mustapa ialah Datu Mustapa Datu Harun. Beliau dilahirkan pada 31 Ogos 1918 di Kampung Lima Limawan, Kudat dan berketurunan Suluk. Beliau merupakan Yang di-Petua Negeri Sabah yang pertama dari tahun 1963 sehingga 1965 dan Ketua Menteri Sabah K3 dari tahun 1967 sehingga 1976. Karier politik beliau bermula sebelum merdeka lagi, apabila pada tahun 1954 dilantik sebagai Ahli Majlis Undangan Negeri Borneo Utara. Selepas merdeka, Borneo Utara ditukar kepada Sabah dan seterusnya dilantik sebagai Ahli Majlis Kerja Borneo Utara tahun 1956 sebagai persediaan membentuk Malaysia dan berkerajaan sendiri. Tun Mustapa telah mengasaskan parti politiknya iaitu United Sabah National Organisation, USNO, pada 24 Disember 1961. Seperti mana parti lain yang ditubuhkan berdasarkan suku kaum dan agama, parti ini juga ditubuhkan berorientasikan kepada suku kaum Bumiputera Muslim. Selain politik, beliau juga bergiat aktif dalam gerakan dakwah dan perkembangan Islam. Penglibatan beliau dalam dakwah Islam dapat dilihat apabila beliau juga merupakan pengasas dan yang di-Petua bagi Pertubuhan Islam Bukan Kerajaan iaitu Pertubuhan Islam Seluruh Sabah, Usia, dan antara pengasas Pertubuhan Islam Bukan Kerajaan Antarabangsa iaitu Rabitah Alam Al-Islami, atau dikenali sebagai Muslim World League yang berpusat di Arab Saudi. Selain itu, beliau juga pernah bergerak aktif dalam Persatuan Kebajikan Islam Malaysia, PERKIM, pada tahun 1977 sehingga 1979. Beliau telah meninggal dunia pada 2 Januari 1995 ketika berusia 77 tahun di Pusat Perubatan Sabah Likas, Kota Kinabalu, kerana menghidap penyakit jantung. Beliau telah dikebumikan di tanah perkuburan Islam Putatan bersebelahan pusara isterinya Toh Puan Rahmah Zulkarnain, seperti mana yang diwasiatkannya. Sungguh pun beliau telah kembali ke Rahmatullah, namun jasa dan sumbangannya terhadap perkembangan Islam di Sabah adalah amat besar. Beliau bukan sahaja dikenali sebagai bapa kemerdekaan Sabah, malah merupakan tokoh Islam Sabah kerana telah meninggalkan satu tapak yang kukuh dalam mengangkat syiar Islam di Sabah. Sepanjang hayat beliau telah dianugerahkan dengan pelbagai anugerah pingat dan darjah kebesaran dari dalam dan luar negara, antaranya Knight Commander of Republic of Lebanon daripada Presiden Lebanon pada tahun 1972, Seri Darjah Paduka Cura Si Maharaja SPCM dengan gelaran Dato' Seri daripada Sultan Perak, Seri Panglima Darjah Kinabalu SPDK dengan gelaran Dato' Seri Panglima, dan Seri Maharaja Mangkunegara SMN dengan gelaran Tun pada 26 November 1964. Perkembangan Islam di Sabah sebelum kemerdekaan 1881 hingga 1963. Sebelum kemasukan pengaruh agama, masyarakat Sabah tidak menganuti sebarang agama, paganisme, sebaliknya mengamalkan kepercayaan animisme. Sabah mulai dikesan menerima pengaruh agama Islam pada tahun 1300 dan Kristian pada tahun 1800. Meskipun kemasukan Islam berlaku lebih awal, namun perkembangan agama Kristian adalah lebih pesat. Hal ini kerana fasa-fasa penjajahan yang berlaku ke atas Sabah telah dilakukan oleh penjajah-penjajah bukan Islam. Sabah yang sebelumnya dikenali sebagai Borneo Utara mulai dijajah pada tahun 1881 sehingga 1942 oleh Syarikat Berpiagam Borneo Utara British, SBBUB. Seterusnya ketika Perang Dunia Kedua, Sabah telah dijajah oleh Jepun pada tahun 1942 sehingga 1946. Selepas Perang Dunia Kedua berakhir,
dan Jepun menyerah kalah, Sabah telah diletakkan di bawah pentadbiran British dan dikenali sebagai tanah jajahan mahkota British bermula pada tahun 1946 sehingga tahun 1963. Seperti mana penjajahan barat di negara-negara lain, penjajahan British ke atas Sabah juga adalah bermotifkan kepada 3G, iaitu God, Tuhan, Gold, emas, dan Glory, kegemilangan. Penjajahan yang berlaku bukan sahaja bertujuan untuk mengembangkan pengaruh politik dan menguasai ekonomi, akan tetapi turut menyebarkan pengaruh agama. Dalam rangka menyebarkan pengaruh agama, beberapa badan Kristian telah dibawa masuk oleh pihak SBBUB seperti Roman Katolik, Roman Catholic, Anglican, Anglican, Persatuan Perkembangan Kitab Injil, Society for the Propagation of the Gospel, Persatuan Mubalik Gereja Australia, Australia Church Missionary Society, Gereja Persendirian Basil Borneo, Borneo Basil Self-Established Church, Seventh-day Adventist, SDA, St. Joseph's Foreign Missionary Society Old Mill Hill, England dan Mission Edang Likal Borneo, Borneo Edang Glical Mission. Selaku pemerintah, dengan mudah pihak penjajah dapat menjalankan gerakan misionari ke seluruh Sabah dengan bantuan badan-badan Kristian antarabangsa yang menyumbangkan pelbagai kemudahan seperti khidmat paderi dan mubalik serta bantuan kewangan. Gerakan misionari yang sistematik dengan pelbagai bantuan kemudahan ini telah membantu agama Kristian disebarkan ke seluruh Sabah, termasuklah kawasan-kawasan pedalaman. Para paderi dan mubalik tidak berdepan dengan kesukaran untuk memasuki kawasan pedalaman seperti Keningau, Tenom, Pensiangan dan lain-lain, kerana diberikan kemudahan kapal terbang oleh pihak Missionary Aviation Fellowship, MAF. Setiap tempat yang dimasuki akan dijadikan sebagai pusat perkembangan Kristian. Dakwah Kristian disebarkan dengan pelbagai medium, sama ada dari sudut pendidikan, pertanian, perniagaan, perkhidmatan kesihatan dan lain-lain lagi. Malah institusi-institusi Kristian turut dibina seperti gereja dan sekolah. Terdapat masjid dan surau yang telah sedia ada turut dirobohkan bagi tujuan pembinaan gereja dalam tempoh kira-kira 40 tahun. Perkembangan agama Kristian adalah lebih pesat berbanding Islam. Perkara ini dapat dilihat umpamanya pada tahun 1940. Penubuhan sekolah Kristian direkodkan terdapat 27 buah di seluruh Sabah. Seterusnya pada tahun 1963 telah meningkat kepada 121 buah di seluruh Sabah. Ini berbeza bagi sekolah agama Islam, apabila pada tahun 1970 hanya terdapat 68 buah di seluruh Sabah sepanjang penjajahan berlaku. Perkembangan Islam tidak dapat menyaingi dan mencapai perkembangan seperti mana agama Kristian sama ada dari segi politik, ekonomi, dakwah, pendidikan, perundangan dan sebagainya. Pada waktu yang sama, walaupun dakwah Islam tetap berjalan, bagaimanapun agak terhad kerana dijalankan melalui individu dan berkumpulan secara sukarela. Tidak terdapat sebuah badan dan organisasi khusus yang bertanggungjawab untuk menjalankan aktiviti dakwah. Selain itu, faktor kewangan dan kemudahan pengangkutan yang terbatas juga menjadi faktor Islam sukar untuk disebarkan ke seluruh Sabah. Malah tidak dinafikan terdapat halangan daripada pihak penjajah sendiri terhadap usaha-usaha untuk mengembangkan Islam. Perkara ini dapat dilihat apabila terdapat pendakwah Islam, iaitu Imam Suhaili Haji Yaakub yang diberikan notis 24 jam untuk keluar daripada Sabah pada 13 Ogos 1956. Selain itu, terdapat juga undang-undang yang melarang migrasi orang-orang Islam ke kawasan-kawasan penempatan bukan Islam. Mesyuarat Dewan Undangan North Borneo pada 15 April 1935 di bawah Perkara Konsentrasiun Od Mohammedan Community menyatakan, It is asked for sanction to prohibit migration of any member of Mohammedan community to non-Mohammedan village. Any person offending against this prohibition should be made liable to prosecution under Village Administration Ordinance. Keadaan ini juga tidak berbeza ketika Perang Dunia Kedua berlaku. Apabila Jepun menjajah Sabah pada tahun 1942 sehingga 1946. Dalam tempoh penjajahan yang singkat, Jepun telah melaksanakan dasar penjepunan dalam segenap aspek, sama ada politik, ekonomi, sosial dan sebagainya.
Kebanyakan kemudahan-kemudahan yang telah dibina dan disediakan oleh pihak SBBUB seperti sekolah telah ditutup kerana sikap Jepun yang anti terhadap Barat. Penduduk tempatan dikerah untuk mengadaptasi hal ehwal Jepun sama ada bahasa, tulisan, budaya dan sebagainya dalam segenap aspek kehidupan mereka. Komposisi penduduk Sabah berdasarkan agama. Secara langsung, penjajahan Jepun telah membantutkan perkembangan Kristian dan juga Islam. Demografi penduduk juga merupakan salah satu aspek dalam melihat perkembangan Islam di Sabah. Sepanjang penjajahan dan sehingga awal kemerdekaan, perkembangan komposisi penduduk berdasarkan agama di Sabah dapat dilihat seperti yang telah kita jelaskan. Berdasarkan penjelasan di atas, bancian penduduk Sabah mengikut agama telah dilakukan pada tahun 1921, 1931, 1951 dan 1960 oleh pihak syarikah berpiagam Borneo Utara British dan Kerajaan British. Terdapat beberapa kumpulan agama utama yang ada pada ketika itu iaitu Islam dan Kristian. Manakala Hindu dan Buddha tidak mempunyai rekod, namun kemungkinan dimasukkan ke dalam kumpulan lain-lain agama. Kumpulan tidak beragama juga merupakan kumpulan utama yang direkodkan. Hal ini kerana penduduk Sabah pada ketika itu masih lagi berpegang kepada kepercayaan animisme dan paganisme. Berdasarkan penjelasan tersebut, pada tahun 1921, keseluruhan penduduk Sabah direkodkan adalah seramai 257,804 orang. Daripada jumlah tersebut penganut Islam adalah seramai 81,886, Kristian 6,980, lain-lain 33,513. Dan tidak beragama seramai 135,425 orang. Daripada jumlah tersebut peratusan komposisi penganut Islam hanyalah 32%. Majoritinya adalah bukan Islam termasuk tidak beragama dengan 68%. Keadaan ini berterusan sehinggalah awal kemerdekaan Sabah. Menurut bancian tahun 1960 pula, yang dilakukan oleh kerajaan British ketika Sabah diletakkan di bawah tanah jajahan mahkota British, berlaku peningkatan signifikan terhadap penganut setiap agama, sehingga mengurangkan jumlah penganut tidak beragama. Daripada keseluruhan penduduk Sabah yang berjumlah 462,496 orang, penganut Islam direkodkan berjumlah seramai 154,165 orang, manakala penganut Kristian seramai 46,155 orang, dan agama-agama lain seramai 262,176 orang. Berdasarkan angka tersebut, jelas menunjukkan bahawa penganut Islam kekal berada dalam komposisi minoriti dengan peratusan 33%. Selebihnya 67% iaitu majoritinya dibentuk oleh bukan Islam. Pindaan Perlembagaan Negeri Sabah Perkara 5A pada 23 September 1973 yang menetapkan Islam sebagai agama rasmi negeri, telah memberikan impak yang besar terhadap perkembangan jangka panjang Islam di Sabah. Tidak dinafikan pindaan yang berlaku telah mendatangkan situasi tidak senang di sisi masyarakat bukan Islam, terutamanya etnik Kadazan Dusun. Hal ini disebabkan beberapa sebab antaranya yang pertama, Tun Mustafa telah mengubah komposisi penganut Kristian dan bukan Islam yang pada asalnya merupakan kumpulan dominan dan majoriti di Sabah. Kedua, masyarakat bukan Islam tidak bersetuju dengan gerakan Islamisasi yang dilakukan secara besar-besaran kerana terdapat unsur-unsur rasuah, ugutan dan paksaan terhadap orang bukan Islam untuk menganut Islam. Ketiga, terdapat banyak insiden berlaku yang menafikan hak kebebasan beragama apabila perkembangan agama-agama lain terutama Kristian telah disekat. Keempat, Tun Mustafa tidak menghormati dan telah melanggar asas perjanjian yang telah dimeterai sebelum pembentukan Malaysia iaitu menerusi Memorandum 20 perkara, bahawa tidak akan ada sebarang penetapan agama rasmi bagi negeri Sabah dan pelaksanaan perundangan syariah. Kelima, Tun Mustafa secara terbuka telah menyatakan hasrat beliau
untuk menjadikan Sabah sebagai sebuah negeri yang masyarakatnya hanya akan mengamalkan satu bahasa, satu kebudayaan dan satu agama. Tun Mustapa sedar bahawa tindakan dan hasrat beliau ini bukan sahaja akan mendapat tentangan, tetapi merupakan satu faktor yang akan membunuh karier politik beliau. Bagaimanapun, disebabkan kedudukan masyarakat Islam yang disifatkan sukar untuk dikembangkan, beliau telah mengambil satu langkah drastik untuk mengubah senario tersebut. Pindaan tersebut secara langsung telah membawa Islam Sabah kepada satu transisi yang lebih baik dalam perkembangan hal ehwal dan kepentingan Islam keseluruhannya, sama ada dari segi perundangan, pendidikan, dakwah, ekonomi, institusi masjid dan surau, dan sebagainya. Tun Mustapa merupakan antara individu yang telah memainkan peranan dan berusaha untuk menjayakan proses pindaan tersebut. Kepentingan-kepentingan Islam yang dinikmati oleh masyarakat Islam di Sabah pada masa kini jelas bertitik tolak daripada pindaan tersebut. Peranan dan sumbangan Tun Mustapa telah menobatkan beliau sebagai salah seorang daripada tokoh besar yang perlu diingati dalam lipatan sejarah perkembangan peradaban Islam di Sabah.